Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua kitab-kitab yang Tuhan turunkan daripada langit diturunkan semua dalam bulan Ramadan. Bagi contoh Suhufu Ibrahim, dia kitab-kitab ada 4 je. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 4 je kitab. Nabi-nabi yang terima kitab, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 4 nabi. Sementara nabi-nabi yang lain ataupun rasul-rasul lain, mereka tidak menerima kitab, tetapi mereka menerima suhuf. Allahumma salli ala. Suhuf ni apa? Khusuf ni adalah lembaran-lembaran. Kalau kitab, dia lengkap dengan peraturan-peraturan kehidupan. Dari bangkit tidur sampai tidur balik, dia ada peraturan dia. Dia kitab perlembagaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kitab perlembagaan. Bila mana orang nak memerintah sesebuah negara, dia mesti ada perlembagaan dia. Jadi Al-Quran ni perlembagaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala. Baik. Kalau lembaran suhuf ialah kandungan yang ada nasihat-nasihat saja. Dia tak ada peraturan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, kitab ialah untuk bangsa yang akan memerintah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Nabi Allah Daud, dia raja, dia merintah. Nabi Allah Musa, sebab dia akan mewariskan pemerintahan. Sekalipun Nabi Allah Musa tak memerintah, tapi dia akan mewariskan pemerintahan kepada siapa? Bani Israel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Isa, sekalipun dia tak merintah, tapi dia ialah akan mewariskan pemerintahan, iaitu kepada Bani Israel juga. Yang terakhir sekali, umat Muhammad akan memerintah alam ini, akan menguasai alam ini. Seperti mana kita dah perintah dunia, sehingga berakhir pada tahun 1924 di Turki, jatuh kerajaan tu, ni nak naik balik ni, 2024. Kalau umur kita panjang, insya-Allah kita akan tengok 2024 Islam akan memerintah dunia balik, insya-Allah. Lah dah berubah 3 tahun ni. Benda duk bergerak. Benda ni duk bergerak. Insya-Allah Islam akan memerintah dunia balik. Sebab itu Yahudi dah bersiap sedia untuk menghalang kemarahan umat Islam. Yang pertama, mereka nak jauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Yang kedua, mereka nak menjauhkan umat Islam daripada masjid. Mereka cuba nak padamkan Al-Quran. Tapi setakat hari ini mereka masih belum berjaya. Dan mereka takkan berjaya. Sebab Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata, inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Quran. Berapa kali ulang kami? 3. Inna, main dengan sesungguhnya kami, nahnu, kami, nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Quran. 3 ulang kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami, 4 kami dah, lahu, bagi Quran, lahafizun, kamilah yang akan menjaga Al-Quran. 5 taukid. Buatlah macam mana pun untuk menghalang umat Islam daripada pegang pada Al-Quran, sampai bila pun tak akan berjaya untuk menghalang umat Islam berpegang pada Al-Quran. Ini contohnya. Di seluruh alam wujud ribuan pusat-pusat tahfiz Al-Quran untuk meletakkan Al-Quran dalam hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pun takkan hilang Al-Quran, insya-Allah. Kita bersyukur sebab kita Allah pilih di antara tempat-tempat dalam seluruh alam ini yang membentuk Al-Quran terukir dalam hati anak-anak, insya-Allah. Hafal Quran bagi habis, kamulah benteng Islam pada hari depan, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hafal Quran jangan bagi lupa. Hafal Quran kena ingat. Jadi macam Ustaz Amidi, jangan lupa Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang hafal Quran paling kurang 3 hari. Orang yang hafal Quran paling kurang sallallahu alaihi wasallam Muhammad 3 juzuk kena ulang sehari. Tu paling kurang tu. 10 hari khatam Quran. Bila mana kamu hafal Quran, seumur hidup kamu tak boleh lupa Al-Quran. Faham? Bila dah bertekad aku nak hafal Quran, selama itulah kamu akan mengulang Quran sampai kamu mati. Tu janji kamu dengan Tuhan. Kamu dah saya mati, kamu tak akan boleh lagi berenang dengan Quran. Kamulah akan jadi benteng Islam pada hari depan. Kalau dihapuskan Al-Quran pun, tapi Al-Quran masih ada dalam jiwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hak ni tak berjaya. Ni depa nak buat ni, hak kedua ni, iaitu merenggankan umat Islam daripada masjid. Dah ada masjid, mayang enggang-enggang pula. Ni depa dah buat. Ni perancangan barat, perancangan Yahudi. Tapi ada umat Islam tak boleh terima kata Yahudi buat. Dia sangka baik dengan Yahudi. Pelik umat Islam. Betul. Pakai padahal bukan. Dia bodoh, cerdik, pandai tu. Tapi tak boleh fikir orang buat apa kat kita. Duk percaya sebenarnya bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari saya bersembang dengan seorang orang KKM. Saya tanya dia tentang cucuk vaksin. Saya kata, kuih sihat ke kuih tak sihat? Dia kata, kuih tak sihat Ustaz. Kuih tak sihat. Saya tanya dia macam mana cucuk pertama? Cucuk pertama dia kata sebelah tangan tak boleh angkat. Tak boleh angkat. Cucuk yang kedua, masalah ni dia kata ni.
Ni bahasa badan tak sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanyalah orang KKM. Dia sendiri lepas ni kata, kalau ubat dia semakin sihat, ni ubat makin tak sihat. Dia asal-asal sihat, tak sihat. Lepas tu disaran pula, kalau nak sihat, cucuk dos yang 3. Dia kata cukup. Cukup, dia kata. Tak mau. Jadi mereka sendiri bercakap, patut kalau ubat, kuih sihat. Ni kuih tak sihat. Apa benar? Umat Islam. Soalan sah. Orang buat kat kita pun tak nampak lagi. Saya takutlah ni. Hak cucuk ni nak bunuh umat Islam. Tunggu tengok. Nak orang Kedah kata melangui. Melangui tak melangui. Sakit tak lega. Macam demam tak kebal. Rasa melanguh, tak sihat. Macam orang perempuan bersalin, lepas tu dia tak pantang, tak bertunggu. Soalan Sayyidina Muhammad. Rasa tak sedap, rasa macam tak sihat. Saya takut jadi macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apalah, tunggu. Allahumma salli ala. Nak sihat ke tak sihat? Dia kalau tak sihat ni mati awal. Kalau tak sihat dia mati awal. Boleh kali mati awal. Orang kata saya tak tahu. Orang kata, kalau orang kata ni betul pun betul, tak betul pun mungkin tak betul. Selagi mana tak terbukti, jangan terima lagi. Tunggu. Kalau hak ni lah satu tujuan untuk melupuskan umat manusia, populasi umat manusia, paling lama dia hidup 2 tahun. Orang katalah, tunggu tengok. Dah ambil cucuk 2021, 2022, 2023. Mati tak mati? Allahumma salli ala sayyidina. Ataupun dalam bahasa yang lain, dia membunuh secara senyap. Sebab dia nak merintah dunia, ada cara-cara dia lah. Sebab Israel Yahudi ni, dia ada satu, dia panggil, Masalah Sayyidina Muhammad, 20 protokolat Yahudi. 20 protokol Yahudi. Bacalah protokol Yahudi tu. Yahudi Zionis tu. Sampai nak percaya sungguh-sungguh dekat Yahudi ni. Baca protokol Yahudi tu. Allah. Di antaranya, banyaklah sebenarnya 20 tu. Boleh search internet. Apa dia protokol Yahudi tu? Dia nak buat kat kita apa? Di antaranya, dia nak membentuk Israel Raya. Dia panggil Israel Kubra. Daripada Nil hingga Kufurat, membentuk negara Israel. Hari ini nak ubah daripada Amerika jadi kuasa besar dunia kepada Yahudi jadi kuasa besar dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Al-Quran sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan mereda Yahudi dan Nasrani sama sekali sehingga kamu ikut millatahum, cara hidup mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam kena pecah dalam rumah ibadat dia sendiri. Mana ada sepanjang zaman umat Islam hayang renggang, semua hayang rapat. Hari ni dia dah berjaya merenggangkan umat Islam. Saya kata aja, tapi saya pun kena hayang renggang juga. Bila masuk masjid, kena ikut orang yang hayang renggang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Percayalah lah. Lepas tu merenggangkan umat Islam daripada masjid. Menjauhkan umat Islam daripada masjid. Allahu akbar. Qala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Al-Quran jadi petunjuk pada manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran jadi penjelas mana dia petunjuk, dan Al-Quran menjadi furqan, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembeza di antara al-haq dan al-batil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka malam yang diturunkan Al-Quran ialah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalamullah yang datang daripada hadrat Allah diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu ke langit dunia di tempat namanya Baitul Izzah itu ialah pada malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Malam itulah malam diturunkan Al-Quran. Maka daripada Baitul Izzah itulah Quran diturunkan secara sekaligus, dibawa daripada arasy Allah mai ke Baitul Izzah, diarak oleh ratusan ribu juta para malaikat. Soalan Sayyidina Muhammad, wa amai tak di Baitul Izzah. Lepas tu Jibril lah yang ambil sepotong ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Al-Quran kembali balik jadi panduan umat Islam. InsyaAllah. Moga-moga Al-Quran jadi lagi sekali perlembagaan umat Islam untuk memerintah dunia ini, insyaAllah. Kita tak baca dah merintah dunia, merintah Malaysia, merintah dunia, insyaAllah. Jalan insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam yang dah jatuh sejak 1924 menunggu masa untuk bangkit lagi sekali merintah dunia ni pada tahun 2024. Jatuh sa'ah bangkit balik. Sebab ini ialah agama Allah. Bila dia agama Allah, sallallahu alaihi Muhammad, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim
wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walaupun mereka nak padam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah kata wallahu, Allah sebut dia sendiri, dan Allah itu mutimmu nurihi, menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir membenci.